Sepakan sudut. Baik, ke dalam taruhkan itu dia gol yang pertama. 3 minit 5/3 saat. Satu sepakan baik. Anda. Terence, baik hantaran kepada Hafizi. Dan itu dia. Secara tiba-tiba, seperti yang saya katakan tadi, secara tiba-tiba saja. Okay, Coach, boleh ceritakan selepas 2 game macam mana keadaan pasukan sekarang? Okay, terlebih dahulu terima kasih pada tuan-tuan yang datang jumpa pasukan hari ini football team. Okay, sekadar kita orang main preparation ni memang terbaik, and then tengok player-player ni pun bersungguh-sungguh selepas game pertama yang kita lawan Bukit Tambung di Penang. Selepas itu saya tengok semangat diorang ni tinggi selepas kita collect satu mata di away, and then diorang pergi macam player dengan team captain ni memang committed. Team captain dengan assistant dan semua seluruh pegawai-pegawai hari ni FT ni, diorang ni bagi semangat yang tinggi kepada player, dan juga bila dimasuk dalam padang pun diorang tak bagi masa untuk pasukan lawan untuk simpan bola. So begitulah macam mana semangat pasukan hari ini. So kita akan buat preparation ni bukan untuk game 2 game aja. So selagi mana-mana kita main away ke home ke, kita punya style of play tak berubah-ubah. Tim tahun ni diperkuatkan dengan 2 nama besar juga. Kita cakap K. Ruben and Farizah Harun. Macam mana coach tengok kehadiran mereka membantu memperkuatkan tim? Okey, itu sebahagian daripada daripada pemain-pemain pengalaman ni kita perlukan, walaupun kita ada kebanyakannya pemain muda. And then saya berterima kasih lah dengan 2 pemain ni. And ada juga pemain-pemain sebagai Raslam pun pernah main untuk pasukan tim-tim yang tertinggi juga. And then saya tengok beliau tiga-tiga ni banyak membantu dan memberi banyak nasihat di dalam padang ataupun di luar padang. Okay, macam coach cakap tadi, majority actually player muda lah. So bila majority dalam tim tu player muda, apa cabaran paling utama coach? Dari segi nak didik diorang punya kesabaran ke, disiplin ke? Okay, first of all saya dibagi tahu untuk player yang muda ni kena dengar apa penyampaian daripada jurulatih dan juga pemain-pemain senior di dalam padang. So saya sungguh puas hati dengan budak-budak muda ni, sebab kebanyakan budak sekarang dia macam main level sikit tinggi aja dia dah hilang fokus. Tapi saya tengok bagi saya example lah, budak Rosdi ni budak Sabah tapi umur baru 20 tahun. Tapi saya tengok kesungguhan dia lawan perlawanan Respect SP ni, kita ada bagi dia task. Sebenarnya kita ada game plan. So bila diberi, beliau, saya pun macam saya tak fikir beliau ni boleh buat kerja ni, sebab kita bagi 100% satu benda yang saya tak boleh bagi tahu, sebab benda ni memang game plan kita. Tapi beliau buat terbaik pasal game tu, and dia buat defending and dia buat attacking memang terbaik. So inilah pada cakap memudahkan jurulatih, sebab tengok pemain muda ni boleh ikut cakap dengar. Kalau ikut Respect ni salah satu tim favourite coach, dan berjaya boleh katakan buat kejutan masa tu. Jadi player-player ni bermaksud bila berjumpa dengan tim yang dianggap favourite tu, ada tak rasa gerun, takut, nervous, ataupun memang tactical Respect tu coach sendiri memang dah kaji dah siap-siap? Okey, terima kasih soalan yang terbaik ni, sebab mana-mana jurulatih pun dia mesti ada kepakaran sendiri, and kepakaran tu kita share dengan player-player kita orang dengan memberi semangat yang tinggi semasa you jumpa tim-tim macam ni. So jangan leka, satu benda je, jangan leka, don't lose your concentration. So you rasa benda tu boleh buat, tak kisahlah you umur 18 tahun ke ataupun you umur 38 tahun. So bila masuk padang, sesiapa pun, even Ronaldo ke Messi ke,
dalam padang tu memang lawan tetap lawan. So musuh memang musuh. Selagi dia tak skor, kita boleh akan kalah. So kalau kita skor, baru kita tahu apa kelebihan kita. Kalau macam sebelum-sebelum ni lah, macam tim yang banyak player muda ni, dia kes-kes yang jadi biasanya bergaduh sebab dia darah panas kan, cepat. Ada tak coach terapkan macam kekuatan psikologi juga untuk pemain-pemain muda ni coach? Ya, saya first of all saya perlu berterima kasih dengan saya punya instruktor daripada FAM. Semasa saya pergi jurulatih untuk A, saya banyak belajar. Even dengan coach Kim Chun, even dengan coach David Abela. So daripada sanalah saya dapat tahu apa tu psikologi, macam mana kita nak memainkan peranan dengan pemain muda yang berdegil. So dari sana kita belajar banyak benda. So saya apply dekat sini. Sebab mana budak-budak muda ni boleh ikut check up, sebenarnya semua adalah kepakaran daripada pasukan, daripada pegawai jurulatih dengan ketua pemain-pemain yang senior yang kita sedia ada sekarang. Management ada tetapkan sebarang target untuk coach untuk liga tahun ni? Okey, mana-mana pasukan pun memang ada target. Cuma target ni macam itu adalah target daripada pegawai, tapi sebagai jurulatih dan pemain kita pun ada target. So kita nak champion. Kita bukan nak qualify saja untuk quarter final, tapi daripada management dia cakap dia nak pergi ke Premier League. So benda tu kita tak janji, tapi kita cuba sedaya upaya sampailah habis liga. Okey coach, untuk setiap tim lah, motivasi sebenarnya untuk player-player ni adalah maksudnya kebajikan diorang juga, gaji mereka. Macam management ada cerita tak coach, macam mana diorang janji untuk jaga kebajikan player-player kita supaya mereka sentiasa fokus atas padang? Okey, memang saya pun ada banyak experience pasal gaji ni. Kebanyakan bukan spesifik kebanyakan pasukan kelab ke state ke ada problem masalah macam ni. Tapi dekat sini saya betul-betul respect dengan management yang betul-betul diorang susun gaji diorang macam kita ada satu step gaji. Okay, bila berapa banyak kita nak bayar untuk daripada Super League, daripada Premier League, daripada FM Cup, so daripada President Cup. So paling tinggi kita ambil, paling rendah kita ambil daripada President Cup. Okey, so dari sana kita ada salary skate, macam mana kita nak bayar, macam mana kita nak berunding. So dia puas hati baru kita sign, selagi dia tak puas hati kita tak sign. Faham. Okey, soalan terakhir saya, macam coach rasa tim M3 ni sekarang berhasil dalam Liga M3 yang kurang publicity, kurang dapat liputan. Apa kalau pihak atasan Liga yang boleh dengar cakap daripada tim M3 sendiri, apa perlu tambah baik coach? Maksudnya nak tarik fans ke, liputan ke, apa yang perlu tambah baik dengan Liga M3 ni coach? Cuma satu je lah, kalau boleh buat kita main live lah. Kalau sekiranya benda orang yang mungkin ramai orang cakap ini Liga M3, kita kenapa nak pergi tengok. Tapi rancak tak rancak kita tak tahu, tapi dia kena tengok, kita kena ketuk pintu, biar kita top 4 dulu. Dalam kedudukan tim ni kena ada top 4. So dari sana kita boleh tarik banyak penonton. Tapi kalau bagi saya, suggestion saya adalah kalau boleh buat live. Mana-mana pasukan yang dipilih buat live. I think last game lawan Respect kita main team buat live, ramai orang add kita orang. So daripada sana kita dapat banyak populariti lah. Okey. Ruben, boleh ceritakan sikit macam mana persiapan so far, perkembangan dengan hari ni FT? So far hari ni FT I think is on the right track lah, sebab kita dah start training dari bulan 12 lagi. Walaupun ada player pool yang besar yang datang awal hari tu, but now kita dah fokus pada squad untuk tahun 22, and pada pandangan saya tim kita
we are on the right track lah. K. Ruben actually nama yang orang kenal, nama pemain yang berpengalaman. Apa yang buat you sudi untuk bermain di Harini FT? Actually untuk saya is good opportunity tahun ni sebab wife saya baru nak deliver and hari ni training dekat dengan rumah saya. So juga coach talk to me and they bring they I feel like team ni they want me to join them and to work together with them, and it's a good opportunity for me and for the team as well. Bila you pernah main Liga Super, you pernah main Liga Perdana dan sekarang M3, adakah you rasa you downgrade your quality? Your challenge mungkin lebih low ataupun sebenarnya ini satu motivasi untuk you buktikan you boleh pergi lebih jauh? I think for me passion saya lah main bola. So kalau saya tak ada game mana-mana pun saya mesti turun padang taman saya main. And so for me saya main di mana-mana saya main, I will play my standard lah. My standard is my game and I will not reduce or do more. My game is my game. I will do my best wherever I am. Kalau you boleh ceritakan kualiti yang ada dekat Harini FT yang you rasa seronok dekat sini, kualiti? Kualiti yang ada pada sini ialah player walaupun mungkin tak ada nama yang besar, tapi diorang hati besar lah. Diorang fighters and I was surprised. Saya terperanjat bila saya tengok player kita main. I was surprised. I was like, wow, where did this come from? And I'm happy to be part of this team. Okay, finally, harapan atau your personal target untuk this season? I think we should go to the next round, and if all goes well, God willing, we can win the M3. You believe you can win, yeah? Yes, I believe we can. Very good. Okay, thank you so much, Okay, Ruben. thank you. Okay. Can you share with us your background, your name, your age, your playing experience? Okay, I'm Wong Si Young. You can call me Oscar. I used to play in Hong Kong Super League, and then after that I played in Malacca United for 1 year. Then I just joined Harini FT this year. What makes you choose Harini FT? Because Coach Mudu called me. He said, if you want to try, you can try. So I just came and follow the training and all, so everything goes smoothly. Your sparring keeper is one of the most experienced keeper in Malaysia. Yes. So how your challenge? Yeah, it will be a big challenge for me, but at the same time I learned a lot from Ijai. He's a good friend of mine. I think I trained with him when I was 19, around 10 years ago. Back then I already know him, so yeah, it's a good experience. What one quality about Harini FT that you like the most? The attitude. When we train, we don't curse, we don't do any bad words. We encourage each other to do the best we can. So finally, your personal target for this season? Of course, champion. Yeah. That's good. Thank you so much. Yes, no problem. That's all. Thank you. Thank you.